Amin. Okay, so tajuk kita pada malam ni, kalau anda lihat pada, saya tengok apa nama kita punya Facebook ni, tajuk betul lah, saya dah tulis ngam. MXB bukan sekarang untuk lebur duit. Kenapa saya pilih ataupun Encik Azlan memberikan tajuk ni kepada keempat-empat panel ni, sebabnya sejak saya cakap tadi awal-awal, kita nampak di MSB ni macam kalau contoh saya punya live dengan panel-panel hari tu pada sesi lepas, saya pernah cakap di MSB ni dia ada kelainan yang saya nampak. Kita bukan semata-mata kejar duit ataupun benda duniawi semata-mata, tapi ramai yang ada di MSB ni dia membawa pada kedua-dua. So that's why saya rasa macam menarik, sebabnya dia tidak melalaikan lah. Yang ni especially untuk orang Islam lah. Okay? Tapi kalau untuk agama lain pun sama je. Sebab kita basically setiap agama dia tak pernah mengajak kita kepada benda yang melalaikan atau benda yang merosakkan. Jadinya elok benar kita bawakan, kita buat sedikit pengisian yang berbeza sedikit daripada perspektif yang berbeza pada malam ini. Selama ni kita dah biasa bercerita fokusnya 100% kepada produk, pada strength ataupun company punya background. So hari ni kita nak tunjukkan keunikan yang ada pada kita punya ahli, supaya di luar sana insya-Allah lepas ini mereka tertarik, selain daripada dengan kita punya macam company punya strength daripada background yang betul-betul stabil, dengan kita punya CEO Miss Pam yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat supportive dan juga berfikiran terbuka, dengan marketing director kita yang sentiasa supportive dengan memberikan idea-idea yang mantap, dan kita punya staff yang ada, insya-Allah itu memang dah pasti dah orang senang ataupun orang memang dah tahu dah kekuatan kita. Cuma kita nak bawa lagi medium yang berbeza. So kita menjemputlah keempat-empat panel ni untuk memperkenalkan diri mereka dan ceritalah sedikit mereka ni siapa, berapa lama mereka cimpung dalam dunia marketing, network marketing ataupun MLM, dan apa yang menyebabkan, ini perkara biasa kita tanya jugalah, apa yang menyebabkan mereka memilih MXB ini, dan juga siapa orang yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan mereka dengan MXB ini. Okay, so sebab ada 4 panel, yang si Fuyong memang saya nak kena simpan hujung, tu memang tak boleh nak buat apa, saya dah kena lock. So saya beri ruang dulu pada si Fuita untuk membuka majlis ini. Seterusnya kita bagi pada Nurul Hamizah dan juga seterusnya Kak Kedi. Okay, kita buat turutan macam itu. Okay, Kak si Fuita, boleh teruskan. Ya'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lazi innahu wa yasbaqallahu wajhi karimu ala alihi wasabi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli malumila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, terima kasih Encik Zainul sebagai moderator malam ni, dan saya mengucapkan selamat malam kepada semua, kepada sahabat-sahabat Jida malam ni, panel-panel hebat malam ni, Jida Sifuyong, Jida Miza dan Jida KB, dan juga kepada sahabat-sahabat Max Gabriel di luar sana, insyaAllah. Okey, saya perkenalkan diri saya Rozita binti Masuri, senang panggil Kak Ita saja, isteri kepada Razak Rejab, iaitu Tanah Raja kalau tengok FB dia. Saya tinggal di Batu Pahat, Johor. Okey. Baik. Jadi saya di MSB lebih kurang masuk tahun yang ke-9, baru masuk tahun yang ke-9. Jadi bagi saya masih baru lagi, masih baru lagi. Jadi saya diperkenalkan oleh saya tak kenal siapa beliau pada awalnya. Cuma kami bertukar-tukar bertukar-tukar kad bisnes di waktu ada forum peniaga. Jadi dekat situ dia minta saya punya kad bisnes, saya pun bagi,
di situlah dia dia cuba tarik minat saya lah tentang produk weekend ni. Pada awalnya saya diperkenalkan pada tahun 2013 bermula dengan produk stokin saya diperkenalkan dengan produk weekend. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, saya bersyukur sangat-sangat yang mana pada awalnya saya pun menidakkan produk ni saya tak ambil pot sangat. Tapi waktu ketika itu Allah telah bagi saya kesihatan masalah kesihatan bukan saya saja, suami pun sama. Jadi di situlah jatuh cintanya produk MSB ni, iaitu bermula dengan produk weekend ni, masya-Allah, tabarakallah, yang mana dia telah bekerja dengan tubuh kita, dengan tubuh saya, yang mana baru saya menggunakan satu malam dah mendapat kesan yang luar biasa. Tapi di situ keegoan pun masih ada kan. Jadi di sini bagi saya, kawan-kawan di luar sana juga mesti akan ada berperasaan macam saya. Jadi dekat sini kita dah tahu produk dan company yang hebat ni, jangan pandang belakang lagi. Bagi saya di sinilah platform yang terbaik yang kita tak perlu nak fikir panjang. InsyaAllah kita pun ada 3 panel yang lain, insyaAllah akan berkongsi dengan kita sama-sama. Jadi dekat situ saja Encik Zainul. Terima kasih. Saya perkenalkan diri saya awalan. Terima kasih Sifrita. Orang yang hebat bermula berkenal dengan MSB ni dengan orang yang dia tidak kenali. Begitu hebat percaturan yang Allah berikan pada kita, di mana bila mana kita kadang-kadang mencari sesuatu ataupun kita mencari kesenangan ataupun kita panggil satu laluan lah untuk kita mencari rezeki ataupun membuka ruang kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kadang-kadang Allah hadirkan insan yang kadang-kadang kita tak kenal, macam Sifrita tadi cerita. So benda ni, that's why macam kalau kita lihat interview sebelum ini pun kita ramai dah selalu cerita. Jangan lepaskan peluang ataupun beri peluang pada diri anda apabila sahabat-sahabat anda di luar sana bercerita berkenaan weekend pada diri anda ataupun MSB pada diri anda. Jangan anda tolak sementah-mentahnya, bagi ruang. Mana tahu ada benda yang kena dengan jiwa anda dan nanti anda jadilah macam mereka yang berempat ini. Okey, seterusnya saya berikan pada Puan Nurul Hamizah untuk memperkenalkan diri dahulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa istasqa ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi washabbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah hazamil fadli rabbi, alhamdulillah hazamil fadli rabbi, alhamdulillah hazamil fadli rabbi, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama sekali saya merapat syukur kehadirat ilahi kerana diberi peluang hari ini dijemput oleh moderator kita Tuan Encik Zainul untuk sama-sama berkongsi tentang peluang yang didatangkan dalam platform perniagaan MXB ni dengan izin Allah, insya-Allah. Okey, saya Nurul Hamizah binti Abdul Jalil, boleh panggil Hamizah. Okey, macam mana saya diperkenalkan dengan MXB ni melalui satu hamba Allah. Mungkin daripada Ibu Ita dia tak kenal. Tapi bagi saya insan ni seorang yang saya kenal tak lama lah. Alhamdulillah dia bawa saya, masa tu dia convince saya untuk datang NDO, dia saya NDO di HQ untuk dapatkan ilmu-ilmu tentang produk kecantikan. Masa tu saya adalah juga jadi ejen-ejen produk kecantikan. So bila dia bagi saya info, Miza datanglah company ni, dia ada bagi ilmu tentang kesihatan, tentang kecantikan. Mungkin ada poin-poin yang Miza boleh guna, boleh adapt, boleh implement dalam Miza punya business tu lah. Masa saya buat bisnes tu. Dan Alhamdulillah bila saya datang je, saya lupa sebenarnya. Yang saya datang tu untuk ambil ilmu tentang produk kecantikan tu. Tapi bila dibentangkan tentang produk weekend ni, subhanallah, masya-Allah, saya terus tertarik. Sebabnya kesihatan ni umum, dia luas. Bila mana kita menyebar-nyebarkan tentang kebaikan, which is kesihatan ni satu nikmat daripada Allah.
dia memberi kita kepuasan. Sebab apa? Sebab kita bagi manfaat pada orang lain. Dan dalam majlis tu pula saya dipertemukan dengan saya punya leader hebat, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah Azamil Fadlubi. Saya sangat-sangat bersyukur dengan nikmat yang Allah beri ni, dipertemukan dengan insan yang dapat membantu saya, dapat memberi tunjuk ajar pada saya untuk saya teruskan bila saya dah pilih MXB ni sebagai satu platform perniagaan network marketing yang pertama yang saya serius untuk fokus. Dan saya sebenarnya nak kata lama tak lama, plus minus campur PKP ni baru 2 tahun sebenarnya. Belum masuk 2 tahun lah. 1 year plus lah bersama dengan MXB. Tapi subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, saya lihat MXB ni satu peluang yang sangat memudahkan kehidupan saya. Sebab apa? Dari segi kehidupan, dari segi orang cakap apa, kewangan tadi, kita dapat meraih pendapatan daripada platform perniagaan yang Allah izinkan. Dan di sini saya sangat bersyukurlah dipertemukan dengan saya punya leader hebat SYM yang sangat-sangat membantu saya bukan sahaja di dalam platform perniagaan tapi juga di dalam kehidupan saya. Dan dari situ saya mula orang cakap apa, ambil benda ni sebagai seriusnya untuk saya teruskan mengambil sebagai platform perniagaan kita, sebagai orang cakap apa, sumber pendapatan dan memudahkan urusan saya seharian. Oh alam, itulah saja daripada saya. Okey, terima kasih Puan Nurul Hamizah. Walaupun dia punya introduction ataupun pengenalan tu ringkas, tetapi ada message dekat situ. Sebabnya kalau kita tengok tadi Puan Hamizah cakap dia diperkenalkan dengan kita punya leader hebat iaitu Si Fuyong yang berada di sini juga. Dia bukan semata-mata fokus atau memberi ajaran daripada segi ilmu bisnes, tetapi ada juga ilmu akhirat yang dibawakan. So tak apa, itu kita akan bincang tapi kita ceritakan kejap lagi bersama-sama, okey? Okey. So seterusnya kita jemput ini orang hebat dekat Negeri Sembilan juga ni. Okey. Kita jemput Kak KB kita untuk memperkenalkan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda biha wa iju wa tunalu bi rawaibu wa husna wa timi wa istasqal ghamamu bi wajri ya karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamatin wa nafasi bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah zamil fadli rabbi, alhamdulillah zamil fadli rabbi, alhamdulillah zamil fadli rabbi, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat moderator kita Encik Zainul, Si Fuyong Mazli Najim, Si Fu Ita dan juga Jida Nurul Hamizah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan kehendaknya maka saya adalah antara panel malam ni untuk membincangkan tentang hala tuju ataupun bisnes MXB ni. Okey, nama saya Khairul Bariah binti Jamal. Saya berasal daripada Seremban, boleh panggil saya KB. Nama ringkasan saya KB. So saya dah berkecimpung dalam bisnes MXB ni masuk tahun yang ke-8. Sehari sebelum birthday saya 27 hari bulan November 2013. Saya diperkenalkan oleh sahabat baik saya sendiri, Puan Leni Halina Haji Othman. Dia yang perkenalkan saya. Masa tu dia dah join dalam 2 bulan macam tu, dan saya masa tu saya ada kedai. Saya ada kedai printing di Seremban. So saya memang tengah mencari solusi untuk sakit tumit ibu kesayangan saya. Jadinya ibu saya ni dia tak boleh ambil suplemen sembarangan sebab nanti dia sakit. Jadinya saya mencari solusi selainnya daripada benda makan, benda minum kan. So tiba-tiba saya nampak dalam FB sahabat saya punya post lah. Saya tanya dia, masa tu dia orang guna, rata-rata dia orang guna perkataan apa, stokin ajaib kan. Tu saya tanya dia, saya kata apa tu, saya tanya. Dia kata kalau kau nak tahu kau datang rumah aku. Saya pun pergilah, saya pergi, lepas tu masa tu saya ambil peluang. Memang saya niat nak bantu mak saya.
Saya kata nak bantu mak saya sihat luar biasa dengan izin Allah, dengan benda yang paling mudah, benda yang tidak menyakitkan dia. Kan? Okey, masa saya datang tu saya berhajat nak ambil 2 pasang je. 2 pasang stokin. Lepas tu dia cakap dengan saya, KB, kau kan orang meniaga. Dia kata, apa barang ambil 2 pasang, ambil 4 pasang terus jadi ahli, dia kata. Lepas tu saya kata, saya tak pandai. Kau tak pandai apa? Kau orang meniaga. Dia kata, tak, saya memang tak pandai ni. Macam mana nak cerita ni kan? Tak apa, kau pakai dulu. Dia kata, kau jadi ahli ni, pakai dulu. Yang 2 tu nanti kau sharing-sharing. Dia kata, okay fine. Cakap, lepas tu saya pun register jadi ahli. Masa tu saya tak tahu lagi perjalanan bisnes MXB ni macam mana. Dan bentuk dia sebenarnya adalah business networking kan. Saya memang zero MLM. Memang saya tak reti langsung. So, okay, saya balik, saya bagi sepasang dekat mak saya dan sepasang tu saya ambil. Bukan saya yang guna dulu tapi suami saya guna dulu. Dia jadi testimoni saya jugalah sebenarnya. Jadi saya nak tekankan di sini, saya sebenarnya masuk dalam bisnes MXB ni, serius buat bisnes MXB ni untuk mengajak orang sihat luar biasa kerana Allah. Atas asbab produk, saya jatuh cinta dengan produk MXB sebenarnya. Bila mana saya dah pakai, ibu saya pun dah sembuh daripada sakit tumit dia dengan izin Allah kan. Saya rasa teruja sangat-sangat sebab saya ni memang jenis suka sharing. Saya kalau apa je manfaat yang saya dapat, saya tak suka simpan seorang-seorang, saya suka cerita. Jadi bermula di situlah saya dalam bisnes MXB ni, sehinggalah saya bertemu dengan sifu-sifu hebat di sini. Dan kemudian pada tahun ini pula Sifu Ita mengajak saya untuk join komuniti SYM, join grup tadabbur. Alhamdulillah, syukur pada Allah, memang saya rasa tenang sangat-sangat sekarang ni dan memang tak ada lain lagi lah. Memang MXB lah platform terbaik yang Allah hantar untuk saya sebab masa saya nak buat keputusan nak tutup kedai printing saya dulu pun saya rujuk pada Allah. Saya buat istikharah, saya minta Allah tunjukkan, ya Allah, nak ketenangan. Sebab saya mencari sesuatu benda yang boleh bagi saya ketenangan. Saya dapat jaga anak-anak, saya dapat bisnes, at the same time dapat jana pendapatan walaupun dari rumah. Kan? Jadi Allah lorongkan saya bisnes ni. Once kalau Allah dah gerakkan hati saya, dah tunjuk saya peluang perniagaan yang terbaik, kenapa saya nak menolak? Kenapa saya orang kata nak buat setengah jalan? Benda ni kena, saya kata Allah dah pilih untuk aku. Kenapa aku nak orang kata nak buat sambil lewa lah maksudnya kan. So sekarang itulah dia. Terima kasih buat suami saya juga sebab redha dan selalu bagi support untuk saya terus maju dalam bisnes MXB dan terus istiqamah sampai ke nak masuk tahun yang ke-8 insya-Allah dan akan sampai ke akhir hayat saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Amin. Hebat. Seorang yang memang jiwa dia buat bisnes. Walaupun tadi di awalnya apabila Puan Leni ni salah seorang jutawan hebat di di Negeri Sembilan yang menjadi salah seorang ataupun penyalur ataupun laluan asbab yang Allah hantar untuk kat KB kita berkenalan dengan MXB ni. Okey. So setiap orang perjalanan ini berbeza-beza. Okey, Allah dah aturkan apa benda yang kita akan lalui. Kadang-kadang contohlah, yang ini selingan sedikit lah. Sebabnya saya rasa bertepatan jugalah dengan situasi sekarang tengah PKP ni. Ramai orang di luar sana memang sekarang dalam keadaan tertekan. Maksud saya tertekan ni especially contohlah lelaki ataupun orang yang ada family, lelaki ataupun wanita yang kadang-kadang dia orang terpaksa diberhentikan kerja. Bukannya bos mereka tak sayang, tetapi terpaksa mengorbankan mereka sebabnya dia orang nak survivekan dia orang punya company. So memang benda-benda ni kita pun tak dapat elakkan. Kita pun tidak boleh salahkan sesiapa. Cumanya kita sebagai seorang sahabat ataupun kita kawan-kawan yang kita mungkin kita kenalilah siapa-siapa yang mengalami ataupun berlakulah benda tu kat mereka. So kita cubalah bantu mereka. Daripada segi mungkin kalau kita tak mampu untuk menggunakan wang, kita bagi satu peluang. Kalau tak mampu, kita nak terjemahkan peluang itu, kita jadi dia sebagai teman. Mana tahu di samping kita menemani dia orang tu time dia orang susah, nanti dia orang terbuka untuk merebut peluang yang kita berikan. Saya tak nak cerita banyak sebabnya orang selepas ini saya takut dia ambil 1 jam terus.
So, saya shortcut siap-siap. Nanti kan dia habiskan ni kan habis. 3 orang ni semua tidur. So kita bagi. Okey, minta maaf lah si Fuyong, saya saya menyakat dia malam ni. Okey, so tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita bawakan si Fuyong kita untuk memperkenalkan diri beliau. Okey, teruskan si Fuyong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'un alim. Sallallahu ala Muhammad. Subhanallahi wa bihamdi. Alhamdulillah hazza min fadli rabbi. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua bakal-bakal jutawan MXB dan juga jutawan-jutawan MXB, ya, terutama ribuan terima kasih dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanpa dijangka saya rasa sepanjang umur hidup saya inilah first time, ya, pihak MXB mengenengahkan, ya, bagaimana kita nak memperhebat, memperkasakan perniagaan MXB, ya, melalui satu platform yang saya rasa tidak dapat kita jumpa di company lain. Jadi terlebih dahulu terima kasih banyak-banyak buat Encik Zainul kita, ya, lepas maghrib terus dia kacau saya suruh masuk awal-awal. Ya, jadi apa pun saya berterima kasih banyak kepada CEO kita, ya, seorang yang saya kenali hampir 15 tahun, sebab saya dah masuk usia ke 15 tahun. Ya, saya dah ke arah 15 tahun bersama MXB, iaitu yang saya kasihi, yang saya hormati, Miss Pam Yap, ya. Jadi saya rasa walaupun MXB merupakan perniagaan pertama saya, ya, yang saya terlibat, saya rasa kagum dengan sikap beliau yang sporting, humble, tak pandai nak membeza-bezakan di kalangan distributor, ya, semuanya dia treat sama saja, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, aturan Allah cukup cantik buat saya dan saya percaya buat semua sahabat-sahabat MXB, ya. Jadi dan juga saya tidak lupakan berterima kasih banyak-banyak kepada MD kita, Cik Azlan, yang kalau 2 hari 3 hari tak kena bebel tu dia akan telefon, apa cerita, senyap, ya. Subhanallah, susah nak jumpa, ya, pengurusan yang kisah dengan staff, bukan staff lah, distributor lah, senang cerita, ya. Okeylah, sedikit tentang saya pun tak nak panjang, moderator dah jeling dah tu. Ya, okey. Saya orang yang anti MLM. Saya tak suka MLM dan saya memang tak minat MLM. Tetapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sallallahu alaihi Muhammad, subhanallahi wa bihamdi. Allah hantar ibu saya sendiri. Ibu saya yang menjadi pencetus untuk saya terlibat dengan MXB. Ya. Jadi terima kasih banyak-banyak Umi, ya, Puan Harisun Muhammad, ya, semoga Allah beri beliau kesihatan yang luar biasa, terus sihat, boleh solat, boleh berzikir, boleh bertajud, boleh dengan Al-Qurannya, ya. Terima kasih lahirkan saya dan memberi peluang kepada saya, sebab ibu dihantar oleh Allah untuk memberi peluang kepada saya. Hari ini saya membuktikan MLM merupakan satu tapak perniagaan, kalau kita tak buat kita rugi. Sebab apa? Ya, saya nak cerita tentang leader saya dah tak wujud, tinggal saya je. Menunjukkan siapa yang power, Allah Maha Hebat, bagi saya stay, maka saya rasa kehebatan yang Allah pinjamkan kepada saya tu saya guna sebaik mungkin, ya, sebagaimana yang telah disebut oleh sahabat-sahabat Jida kita di sini, ya, Jida Sifu Ita, terima kasih sudi bersahabat dengan saya, dan juga leader hebat saya Jida Nurul Hamizah, ya, orang yang menjadi tulang belakang yang Masya Allah Tabarakallah
luar biasa sama sekali. Dan juga bakal jutawan kita ya Jida Khairul Bariah, ya, orang yang masa kena dengan saya meleleh air mata dia. Ya, sebab bila berhadapan dengan guru yang darah Jerman ni lain sikit kan, kena sabarlah. Ya. Jadi apa pun, saya yang tak minat dengan perniagaan, saya berjaya di MXB sehingga bertahan sampai hari ini. Benda yang saya nampak adalah hubungan. Benda yang saya nampak adalah hubungan. Ya, sebab kita ni, saya percaya kalau kita ada impian nak jadi jutawan, kita pun ada impian nak masuk syurga, betul? Jadi konsep saya, alang-alang saya jadi jutawan, saya nak jadi jutawan Islam. Alang-alang jadi jutawan Islam, saya nak berjaya di MXB, dan saya nak apabila dibangkitkan di hari kiamat nanti, alam akhirat kita masih mendapat peluang untuk menjadi yang terbaik di mata Allah. Jadi perjuangan saya hingga hari ini satu saja, saya rasa asalkan buat memberi manfaat kepada diri sendiri, ya, memberi manfaat kepada persekitaran saya, dan juga menambah gunung pahala, saya akan buat mati-matian. Ya, jadi sallallahu alaihi Muhammad, saya anak sulung daripada 7 adik-beradik, ya, dan apa yang saya tengok, setiap kali saya berbuat satu perkara tu, saya akan buat sungguh-sungguh sehingga memberi saya peluang menjadi pemenang. Jadi hari ini saya bersyukur Allah pilih saya sebagai pemenang di MXB. Sebab apa? Antaranya saya terus sabar. Ya, dengan apa saja ujian yang datang, COVID ke, lockdown ke, tidak menghalang saya dan jemaah untuk terus memperjuangkan MXB. Ya, jadi hari ini kalau kita tengok ya, sahabat-sahabat pendengar di luar sana ya, pepatah senang saja. Nak berjaya, kejayaan tidak datang sendirinya. Kita kena berusaha. Jadi kita kena ingat, kalau kita tak buat, tak ada orang nak buat untuk kita. Dalam Al-Quran pun Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 11, Allah tidak akan mengubah nasib sesebuah kaum melainkan mereka pilih untuk berubah. Jadi untuk sahabat-sahabat yang beragama Islam, dan saya percaya yang bukan beragama Islam pun, kita ada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan dan serahkan perbuatan kita bulat-bulat kepada Tuhan, kita pasti berjaya. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Maidah ayat 55, Allah sebut apa? Mereka yang jadikan Allah, Rasul dan orang beriman itu sebagai penolong, ya, mereka pasti menang. Jadi dekat situ, kita nak menang, kita kena dominankan agama. Bukan agama itu jadi medium, tapi agama itu dominan. InsyaAllah. Jadi insyaAllah saya akan, saya rasa ada peluang lain lagi. Ya, memang kalau bercakap tak berhenti. Terima kasih banyak-banyak Mr. Motivator. Ya, moderator kita, ya, apapun mohon ampunan maaf kalau ada salah dan silap di sepanjang pembukaan saya. Ya, sallallahu alaihi Muhammad, sesungguhnya semua kita berimpian nak berjaya. Jadi kepada yang menonton, jangan tak share FB Live hari ini, rugi. Sebab ramai ya di kalangan sahabat-sahabat kita di luar sana tercari-cari peluang perniagaan yang saya percaya berlakunya COVID, MXB naik lebih dahsyat daripada biasa dengan izin Allah. Marketing plan terus meningkat, produk terus bertambah. Ya, insya-Allah lepas sebulan lagi kalian akan tengok transformation saya sendiri selepas saya menggunakan Fitox secara luar biasa. Ni dah turun dah ni, tak mau cerita dulu. Ya, insya-Allah. Saya serah kembali kepada kita punya moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayong atas perkongsian ataupun pembuka bicara untuk memperkenalkan diri beliau dalam secara yang saya nak minta dia lebat lebih. Dia cut pula. Aduh. Pandai dia cekilat. Okay, tak apa. Sambil-sambil Kak Ayong tadi bercerita ataupun memperkenalkan diri, saya sibuk-sibuklah baca komentar kawan-kawan kita di Facebook ni. Beria juga mereka memberikan komen-komen di sini. Kalau kita lihat semua tertariklah dengan tajuk ataupun isu yang kita bawakan pada malam ni. Sebabnya yang rata-rata yang melihat ataupun tengah tengok live kita pada malam ni, dia adalah satu Malaysia. Maksudnya satu Malaysia ni saya cakap dia berbagai latar belakang agama. So kita tak ada, macam tadi Asifu yang cakap, walaupun kita bukan beragama Islam, memang kita pun memang dianjurkan untuk agama masing-masing. Kita tidak pernah diajak ataupun digalakkan untuk melakukan benda yang kita panggil yang memberi mudarat pada diri kita. So
kalau contoh anda, sebab saya bawakan malam ni adalah konsep daripada agama Islam. Kalau contoh anda nak terapkan pada anda punya tim, tak ada masalah, ikut agama masing-masing. Sebab kalau di Sabah, di CW, diorang memang menggunakan konsep yang sama juga. Tapi diorang lagi hebat sebabnya diorang lebih open, sebabnya diorang yang Muslim ada, yang non-Muslim ada, tapi diorang sangat-sangat ukhuwah dia mantap. Sebab kita tahu Sabah dan Sarawak ni diorang punya ukhuwah ataupun open minded diorang berbeza dengan orang Semenanjung. So that's why kita nak tunjukkan sebab DMXB ni sangat-sangat istimewa. Inilah antara keistimewaan yang insya-Allah kalau kita gunakan sebaik mungkin, kita jaga ukhuwah yang ada, insya-Allah benda tu akan menjadi satu kekuatan. Selain daripada kita punya produk yang sangat-sangat bagus, kita punya CEO yang sangat-sangat bagus, marketing plan yang sangat-sangat bagus, dan kita punya marketing director yang sangat bagus, itu memang dah cukup macam saya cakap awal tadi. Tapi kita nak juga something uniqueness dan wujud yang kita kena terapkan, yang kita kena kembangkan. Bukan hanya pada satu, tapi kalau boleh semua kita punya Max Gabian yang ada. Okey? Sebabnya saya nak share sikit, sebabnya kalau anda nak tahu sebenarnya si Fuyong, si Fuita, Kak KB dengan Hamizah, bukan sebenarnya dari satu, kita panggil dalam satu line yang sama. Bukan satu salur yang sama kiranya. Ada yang part belah kanan ataupun jauh, ada yang betul dalam salur yang sama. Tapi begitu cantiknya kita di MXB ini, kita dapat satukan orang yang daripada mak bapak atau atuk nenek yang daripada jauh luar sana datang support tim luar sini. Kita boleh buat sama juga dengan tim-tim lain, memang semuanya sama. Itu yang sangat-sangat saya tertarik lah. Sebab kalau kita lihat dekat luar di network marketing yang lain, marketing yang lain atau yang lain, memang kebiasaannya benda takkan berlaku. Dia orang akan jaga, ini network aku, ini je. Orang lain tak boleh campur aku punya kelas. Itu yang biasalah. Sebabnya saya ramai kawan-kawan yang daripada kita panggil yang berjawatan bukan macam saya, product trainer daripada syarikat MLM yang besar, international punya company. Biasalah tengok, kita nampak dia punya budaya. Okey, sebab tu saya rasa tajuk malam ni kita patut kongsikan, kita kena rajin share. Kalau boleh saya nak malam ni lebih daripada 200 lah. Sebab salah satu lebih senang sebab Cikgu Yam yang boleh bulut dekat 200 dia boleh seorang je buat. Sebab dia paling rajin sekali. Okey. Kepakaran dia, kepakaran beliau. Okey. So saya tak nak tarik lama, ini bukan saya punya hari. Saya nak teruskan kembali pada si Fuita untuk saya bertanya pandangan beliau. Daripada sudut pandangan beliau, apa yang beliau rasa selain daripada kekuatan yang sedia ada yang saya cakap tadi, dan selain daripada perhubungan yang ada, apa lagi keunikan ataupun benda yang si Fuita rasa nak stay sampai sekarang? Sebab yalah, orang buat MLM biasa setahun 2 tahun dah cukup lah, lari tempat lain lah. Macam mana anda yang kalian ni memang hebat-hebat semua lama-lama. Jadi Hamizah ialah 2 tahun pun kuat lama juga. Okey dah tu. Tapi kita nak tunjukkan 8, 15, macam mana kalian boleh stay kat sini? Ini semua soalan sama. So yang last tu boleh fikir jawapan. Kita bagi si Vita dulu jawab soalan ni dulu. Kita teruskan si Vita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Syukur Alhamdulillah. 9 tahun 9 tahun bukan masa yang sekejap bukan masa yang sekejap. Pengalaman saya sebenarnya memang orang networking. Memang orang networking sebab saya suka syarikat, saya suka perniagaan seperti ini, multi level ni, sebab bagi saya modalnya kecil. Modal kecil. Dan kedua, saya suka ramai kawan. Bila saya pergi ke negeri sini, negeri mana-mana, saya ramai kawan saya dapat. Itu salah satu kenapa saya suka. Dan saya suka melancong. Maksudnya saya ibarat macam sambil menyelam kita minum air. Kita sambil kita buat bisnes, sambil kita dapat pergi ke negeri orang, pergi ke negara orang. Itu saya suka. Jadi di sini apa yang saya nampak macam Encik Zainul tanya tadi, berkenaan dengan pandangan kita tentang MXB ni kan, dari sudut bukan dari sudut perniagaan, saya nampak di sini adalah perhubungan, perhubungan kita. Sebab di MXB ni luar biasa saya nampak. Sebenarnya itu semua atas diri kita. Atas diri kita, sebab MXB ni bila kita anggap dia positif, dia akan positif. Sebab dalam ayat Al-Quran pun dah cakap,
apa yang kita fikir itu akan mengikut apa sangkaan kita dalam ahli kursi. Itu dah termaktub. Bisa. Jadi kita jangan fikirkan negatif, kita fikir positif. Apa yang saya nampak di sini? Perhubungan yang saya dapat. Perhubungan yang saya nampak di MXB adalah jambatan pahala yang sangat luas. Yang sangat hebat. Di mana bagi saya di sini bukannya kita nak dapat title jutawan saja, tapi kita nak jadi jutawan di mata Allah. Kita nak cari saham akhirat. Kita nak cari saham akhirat. Dan di sini apa yang saya nampak betul tadi Encik Zainal cakap tadi, sebenarnya saya ni adalah di bawah jaringan Mak Jutawan dan Mak Kaya. Mak Jutawan Group. Jadi saya sebenarnya tak ada connection langsung dengan SYM. Tetapi kenapa kami di sini bergabung? Kenapa kami di sini bergabung? Bagi saya di sini ada terletak pada hati. Terletak pada hati kita. Sebenarnya saya nak cari sesuatu yang mana saya tengah mencari pertama sekali ketenangan. Ketenangan. Bukan saya nak cari duit semata-mata ataupun nak cari keduniaan saja. Kita ni dah umur banyak. Saya fikir umur saya dah 50. Daripada umur saya 20-an, saya buat mati level sampai ke sekarang ini umur saya dah 50-an. Jadi apa saya nak, takkan hidup kita takkan berubah. Kita nak mencari sesuatu lebih baik. Betul tak? Jadi di sini Betul. apa saya nampak, saya cuba dekat dengan si Fuyong sebab saya suka cara dia lebih Islamik lah. Lebih Islamik. Sebab bila saya duduk dengan dia, saya rasa aura dia lain. Aura dia sangat lain. Jadi bila saya bertanya, sebenarnya banyak ilmu yang saya tak tahu. Jadi di sini apa saya nampak, kita kena betulkan hati kita. Hati kita. Sebab apa? Kenapa? Sebab hubungan kita dengan Allah ni jauh sangat. Sebab tu kenapa kita tak sukses? Sebab kita ni selalu kita kurang mendekatkan diri kita dengan Allah. Itu saya nampak pada awalnya. Sebab apa yang saya nampak hari ni, bila saya dah faham tentang konsep hubungan kita dengan Allah ni, kita bila dekat dengan Allah, apa yang kita buat penyagaan hari ni dia jadi lebih mudah. Kita banyak berzikir, kita banyak buat solat, solat awal waktu. Kalau dulu saya mengakui, kalau dulu saya solat kadang-kadang dah nak akhir-akhir baru saya solat. Saya mengakui itu. Jadi bila kita dah tahu apa hukum dia, apa semua kan. Jadi bagi saya itulah kenapa Allah gagalkan kita. Sebenarnya Alhamdulillah, apa yang Allah bagi saya di MXB hari ini adalah saya rasa bersyukur sangat-sangat. Walaupun saya telah dinobatkan sebagai jutawan, tetapi itu bukan persoalan. Tapi saya nampak selama saya bekerja dan membuat penyagaan sebelum ni, struggle saya macam mana? Saya berhempah pulas untuk buat penyagaan MXB ni sebelum ini. Tetapi bila saya dah tahu perhubungan kita dengan Allah, bila kita dah tahu cara jalan dia, sebenarnya Allah, kita buat kerja sikit tapi Allah bagi banyak. Itu yang seronoknya bagi saya hari ini. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada sahabat Sifu Yong saya. Saya panggil dia Sifu sebab saya rasa dia banyak membantu saya. Dia banyak bantu tim saya. Sebenarnya tak ada apa-apa dia dapat di tim saya. Tetapi Allah bagi dia ganjaran yang sangat hebat. Saya sangat salut dengan dia. Hari ini Allah hantar dia. Dia tolong saya. Nampak tak konsep di sini? Dia tolong saya tapi Allah bagi dia habuan yang sangat luar biasa di mana dia dapat satu tim yang besar di luar negara. Sebenarnya saya cemburu dengan cara dia. Sebab tu saya belajar dengan dia. Kenapa? Macam mana Yong boleh macam ni? Saya nampak dekat sini bila dia kata Ita, kalau Ita nak tahu lebih lanjut, itulah wujudnya kelas tadabbur kita. Kelas tadabbur. Kami buat setiap hari pukul 3 petang. Jadi saya pun menyeru kawan-kawan di luar sana. Sebab tadabbur ni kita belajar, kita mentafsirkan balik apa yang ada pada ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya ayat Al-Quran ni memang dah termaktub yang sangat hebat. Kita punya panduan ada Al-Quran ni yang sangat hebat. Kita boleh
sebenarnya sebelum ni saya ni hanya membaca saja. Saya hanya mengaji saja, tapi saya tak tahu terjemahan dia. Jadi di sini bagi saya satu perubahan yang sangat luar biasa, kerana walaupun kita berlainan grup, tapi sahabat yang macam ini yang nak bawa kita ke akhirat. Kita dah tak ada masa dah. Dunia pun dah nak akhir dah. Umur pun dah banyak. Kubur kata mari. Betul tak? Jadi saya tak nak melepaskan masa peluang saya ni membuat kebaikan kepada semua. Saya pun nak kawan-kawan saya, network saya berjaya. Saya nak berjaya semua. Jadi di sini kita tak nak buat kerja yang penat. Kita tak nak buat kerja penat. Tapi kita ada Allah, kita ada Tuhan. Kepada kawan-kawan di luar sana yang bukan beragama Islam, masing-masing kita ada Tuhan kita. Jadi kita sekarang kita minta dengan dia, sebab dia yang bagi, dia yang Maha Pencipta, dia yang bagi segala-galanya. Kita nak minta pada siapa? Kita tak hebat. Kita tak hebat. Allah yang Maha Hebat, kita kena minta kepada yang Maha Hebat. Allah yang Maha Kaya, kita kena minta pada Allah yang Maha Kaya. Masya Allah, bila saya dah tahu perkara ni, Masya Allah. Satu hari sahabat saya, network saya ni, saya nak share sikit. Sahabat saya dari Bukit Gambir, iaitu Asia, Jeddah Asia. Waktu tu dia sakit tau. Tapi saya heran kenapa si Puyung dia beria benar nak tolong, nak ziarah sahabat saya ni. Padahal kita ni bukan ada satu link apa-apa. Tapi di sini kerana ukhuwah yang sangat hebat. Yang Allah dekatkan hati-hati kami ni kerana dia. Kita buat kerana Allah. Kita buat bisnes kerana Allah. MXB takkan sukses. Bukan kerana MXB sukses. Kerana ukhuwahnya kita sama-sama kita ni, MXB boleh sukses satu hari nanti. Dan MXB memang dah tegur dah. Tapi percayalah, kalau antara kita semua bersatu hati, Masya Allah, tengok sajalah. Di mata dunia akan nampak MXB ni lagi luar biasa hebat. Percayalah, kita dah ada produk yang sangat hebat. Kita dah ada plan marketing yang hebat. CEO kita yang sangat luar biasa. Kalau dulu saya buat multi level lain, nak jumpa CEO pun bukan senang. Memang takkan jumpa punya. Tapi hari ni CEO kita boleh duduk bersama kita, makan minum dengan kita, bergambar dengan kita. Memang sangat luar biasa di sini. Kita nak semua leader-leader yang ada dalam MSB ni, kita kena bersatu hati. Dan hari ni saya pun berterima kasih dengan satu orang lagi, iaitu Evina dan Mr. Havi daripada KK. Dia bantu saya. Dia bantu saya postkan, saya minta tolong dia sebab network saya di sana kan memerlukan produk gambar kafe. Jadi saya rasa kita ada satu center di KK. Jadi saya minta bantuan dengan dia. Dia sangat luar biasa dengan tidak bercakap banyak. Dia dengan baik hati sangat. Dia call saya, dia postkan barang untuk sahabat saya Ustaz Afizan disanakan. Terima kasih. Tengok dekat sini satu ukhuwah yang sangat hebat. Jadi kita kena wujudkan perasaan ini antara satu sama lain. Kita jangan cakap, kau grup lain, kau kena belajar lain. Aku grup sini. Tidak. Jangan ada perasaan macam gitu. Kita nak sukses, kita kena betulkan hati. Nak sukses, betulkan hati. Kalau hati tak betul, jangan haraplah. Kita tak akan rasa tenang. Jadi di situ saya nampak perlukan antara satu sama lain ni, kita perlukan trust, kita percaya. Dan saya suka nak katakan kat sini, kita nak bawa kerja Nabi. Kita nak meneruskan apa yang Nabi buat. Nabi pun menggalakkan kita berniaga. Dia bawa 4 perkara. Sifat-sifat Nabi tadi. Sifat tabligh, patona, sidik, amanah. Kita tengok, dia menyampaikan. Kita nak menyampaikan banyak produk-produk MSB ni, nak tolong orang di luar sana sihat walafiat, yang kurang, yang tak ada pendapatan, kita nak bagi peluang pendapatan dekat sini ni lah. Kat MXB ni lah. Saya nampak satu peluang sangat hebat dengan produk yang luar biasa. Hari ini company keluarkan satu Fitox. Dan beberapa orang yang dah beli produk dengan saya, feedback ni semua positif. Jadi bagi saya sangat luar biasa kat sini. Jadi dengan konsep yang 4 Nabi bawa ni, kenapa kita tak nak bawa? Sikap amanah kita, amanah. Kita kena amanah kat diri kita. Kita kalau kita boleh tipu orang, tapi kita tak boleh tipu diri kita. Allah nampak apa kita buat. Allah nampak apa kita buat. Walaupun kita duit banyak, tapi kalau hati kita tak bersih, hati kita kotor, Masya Allah. Kena banyak beristighfar. Itulah. Saya bukan nak cakap orang lain, saya mengingati diri saya sendiri.
perbanyakkan istighfar, memohon keampunan daripada Allah apa yang kita lakukan sebelum ni, dan saya pun minta maaf dengan diri saya terutama. Kita tak tahu apa kita buat, kata-kata kita, mungkin ada orang kurang senang dengan kita kan. Jadi di situlah kita ni berbalik pada Allah Ta'ala. Apa kita buat pun semua kerana dia, insya-Allah. Jadi itu saja Encik Zainul. Saya pulangkan balik pada Encik Zainul, mudah-mudahan kita ni nak mendapat reda dan rahmat dia, insya-Allah. Terima kasih InsyaAllah. Encik Zainul. Terima kasih Sifita. Tadi awal-awal dia orang pertama masuk dalam room ni, dia cakap apa saya nak cakap ni. Nervous lah. Sekali dia ambil kalah lah Cik Fuyong kat belakang tu. Dah lah Cik Fuyong, kita tutup lah. Okey, tak apa. So, kita beri ruang kepada... Selamat. Okay. Jam dah ni Mizah. Kita ni. So kita beri ruang pada Puan Nurul Hamizah untuk menjawab soalan apa yang dia nak tambah. Mungkin si Fita dah cakap banyak, dah banyak poin dia tarik tadi, tapi tak apa. Setiap orang dia mesti ada sudut pandangan berbeza. So that's why saya nak dengar juga Puan Nurul Hamizah punya pandangan. Okey, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin bersyukur dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli keluarga saya yang banyak support, terutama suami, jaga anak-anak. Bila saya mengambil serius untuk meneruskan platform MSB ni sebagai satu platform perniagaan seumur hidup lah, insya-Allah hingga akhir hayat saya. Family yang banyak support dengan izin Allah, alhamdulillah zamin fi rabbi. Dan saya bersyukur juga Allah hadirkan satu platform bagi saya yang apa yang saya nak Allah mudahkan dengan platform MXB ni. Alhamdulillah, pada pandangan saya, apa yang saya nampak dalam MXB ni merupakan satu amanah dari Allah buat saya. Amanah dari Allah buat saya sebab kita sebagai manusia, sebagai khalifah yang diciptakan di muka bumi ini, kita kena tahu apa kita punya peranan dan apa kita punya matlamat yang kita perlu capai sebenarnya di akhir kita punya pengakhirat. Yang kita tahu, yang kita perlu tahu, khalifah ni dia punya sifat dan apa yang dituntut adalah mengabdikan diri kepada Yang Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mengabdikan diri kepada Allah, kita beriman dan bertakwa dan menjadikan orang-orang yang menjadikan Allah, Rasulullah dan orang-orang yang beriman ni sebagai kita punya penolong. Itu Allah dah janjikan dalam surah Al-Maidah ayat 55-56, kita sebagai pemenang. Sebab tu bila kita pegang satu platform ni sebagai amanah Allah, kita dominankan agama dalam setiap perbuatan dan pekerjaan yang kita lakukan. Okay, selain daripada tuntutan utama kita untuk mengabdikan diri kita sebagai hamba Allah, kita juga dituntut untuk membuat banyak manfaat ataupun memberi manfaat, memberi kebaikan kepada orang lain. Sebab Allah suka orang yang berbuat baik. Okey, lagi satu, sebabnya perniagaan ni adalah macam si Fita sebutkan tadi, adalah sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, di mana dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah sebut Rasulullah ni sebagai satu rahmat semesta alam, di mana apa yang ditinggalkan buat kita ni banyak faedah, banyak benefit yang kita perlu hadam, perlu faham apa itu perniagaan sebenarnya. Certain orang nampak perniagaan ni hanya keuntungan, tapi sebenarnya dalam perniagaan ni banyak cabang dia, daripada yang si Pita dah elaborate tadi, dari segi silaturahim, dari segi tanggungjawab kita dalam menyampaikan, menceritakan tentang produk, tentang marketing plan tadi. Lepas tu kita berpesan-pesan pula dalam kebaikan kesihatan ni tadi pada orang yang memerlukan, orang cakap apa, khidmat nasihat. Sebab sihat ni dia besar skop dia. Bila sihat ni dia merangkumi bukan hanya sihat badan. Kita kena faham sihat ni merangkumi akal, fikiran, minda, hati. Bila mana kita ada akal yang waras, minda yang waras, hati kita akan didik. Hati kita ni sentiasa mendoakan kebaikan untuk orang. Okey. Kemudian apa yang kita faham, kita sebagai umat Islam kita kena faham Islam itu adalah kehidupan dan perniagaan itu adalah sebahagian daripada kehidupan. Okey. Bila perniagaan tu sebagai kehidupan, bila mana kita yang pilih, kita yang design kita punya corak kehidupan, kita punya business style, kita nak corak macam mana? Kita nak corak ke arah dunia saja ke, atau kita nak corak ke arah dunia dan akhirat saja ke? Allah sebut dalam Al-Quran, jika kau nak akhirat, jika kau nak dunia,
Aku akan bagi dunia, aku akan bagi kau. Segala-gala yang kita, apa orang cakap apa? Kita ada, certain orang ada BOD, orang cakap apa? Board of Dream. Nak kereta besar, rumah besar kan. Tapi bila mana Allah janjikan dalam Al-Quran, kita nak akhirat dan kita nak dunia, Allah akan izinkan akhirat dan dunia. Okay, dengan izin Allah, dalam surah Ar-Ra'd pun Allah dah sebut. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum tu bila kita sendiri yang nak ubah nasib kita tu. Kan? Bila mana dalam konteks perniagaan ni, kita banyak berhubung dengan manusia. Manusia ni mempunyai hati dan perasaan. So bila mana ada hati dan perasaan ni, kita melatih diri untuk kita perbaiki cara komunikasi, cara silaturahim kita dengan orang. Okay. Kemudian bagi saya, apa yang saya faham bila Allah dah datangkan, orang cakap apa, fahaman saya tentang apa itu kejar akhirat tapi jangan tinggal dunia. Bermakna kat sini, bila mana dalam dunia sebenarnya dalam dunia ni kita kena cari akhirat. Macam mana kita nak cari akhirat tu, bila mana kita nampak ada khilaf pada seseorang tu, kita jangan terus menghukum. Kau macam ni buka aurat, kau ni tak pakai tudung, kita tak perlu menghukum. Itu bukan kerja kita, itu kerja Allah. Apa yang kita perlu didik hati kita ialah kita mendoakan. Semoga Allah permudahkan urusan dia, semoga Allah memberi dia nur dan hidayah supaya Allah mendatangkan kesedaran buat diri dia. Sungguhnya doa tu adalah satu senjata yang terbaik Allah izinkan pada umat manusia. Sebab doa ni, bila kita doa yang baik-baik ni pada orang, insya-Allah Allah balikkan yang baik-baik tu buat kita. Okay, untuk seterusnya, kenapa orang cakap kenapa kita perlu dominankan agama ni dalam kehidupan kita? Sebab Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 208 di mana kita perlu masukkan Islam secara keseluruhan. Islam ni bukan hanya kita nampak Allah, bukan hanya kita rasa kehadiran Rasulullah di dalam solat kita, di dalam zikrullah, bukan hanya di dalam selawat kita, bukan hanya di dalam orang cakap apa, pandangan baik kita, tapi Allah ni secara keseluruhan. Makan, minum, kita ingat Allah, apa yang kita pandang kita ingat Allah, segala-galanya. Sebab nikmat Allah ni, subhanallah, nikmat yang paling orang cakap indah ni, Allah izinkan kita bangun tidur, kita dapat lihat, yang paling penting kita dapat bernafas untuk kita muhasabah diri, untuk memperbaiki diri, untuk persediaan kita untuk menghadap Allah nanti kan. Okay, untuk seterusnya, bila kita ni nak buat baik, ni sebenarnya Allah akan uji kita. Allah uji dari segi iman kita kan. Allah nak tahu kau ni Miza betul ke ni, kau pilih MXB ni atas jalan fisabilillah kan. Certain orang akan cakap kau ni macam jual agama. Kenapa nak cakap jual agama? Kalau bukan kita yang orang cakap apa, menekankan tentang agama tu, siapa lagi? Sebab kita adalah dilahirkan dalam agama Islam yang diberi iman, yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dalam pada mana Allah nak uji iman kita ni, bagi saya, apa yang saya faham, iman ni macam, senang nak faham, iman ni macam cahaya. Cahaya bila mana kita berada dalam satu bilik gelap, kita tengah duduk dalam satu bilik gelap, kita tengah berangan lah, konon berangan ni, tengok sebelum tutup lampu kita tengok kita punya BOD, Board of Dream kita kan. Kita rumah besar, rumah sampai 30 bilik lah konon contoh. Satu hari tukar satu bilik kan. Contoh, okay, kita berangan nak ada kereta besar. Tapi Allah, bila mana dalam keadaan gelap tu tadi, kita tengah berangan, datang pula hamba Allah ni ataupun kita punya kawan ke apa, switch on the light, switch on lampu tu, perasan tak kita punya mata akan rasa pedih. Bila kita dalam keadaan gelap, tiba-tiba ada terang datang, mata kita akan pedih. Macam tu juga nur dan hidayah yang Allah bagi kat kita. Bila dalam pada mana kita dengar orang beri ceramah, orang tegur, ada teguran. Padahal teguran tu orang tu bagi secara umum. Bukannya directly tu kita, tapi kita rasa zas dekat hati kita, kita rasa sakit. Dekat situ kita jangan letakkan orang tu nak mengata kita, nak mengutuk kita, tidak. Dari segi positifnya, bila kita jaga hati kita, bila kita didik hati kita, itu adalah teguran daripada Allah. Untuk kita, Allah tegur kita, untuk Allah tarbiyah kita melalui orang. Sebab kita bukannya Nabi kan, nak dapat wahyu directly. Allah akan tarbiyah, Allah akan hantar dia punya nur dan hidayah melalui orang, melalui kehidupan orang lain, dia akan tarbiyah kita. So diri kita kena didik hati kita untuk ambil benda tu sebagai positively, untuk orang cakap upgrade diri kita, muhasabah diri kita untuk menjadi yang lebih baik pada pandangan Allah. Okay. Seterusnya, Alhamdulillah, azamil fadil Rabbi. Saya sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat bersyukur sebab Allah hadirkan saya dan Allah letakkan saya dalam satu circle, di mana circle ni saya ada mentor-mentor, saya ada rakan-rakan yang sentiasa mengingatkan saya
tentang orang cakap tanggungjawab saya sebagai khalifah. Tanggungjawab saya bila saya dah pilih MXB ni sebagai jalan, orang cakap bila kita berpesan-pesan kepada kebaikan ni ayat majmuk, pesan-pesan kepada kebaikan. Tapi untuk skop yang kita faham, berpesan-pesan ni adalah dakwah. Bila kita menyampaikan sesuatu kebaikan, dia adalah dakwah. So bila kita dah pegang MXB ni sebagai dakwah, so bila kita ada satu circle yang Allah hadirkan untuk kita ni, kita perlu orang cakap titik berat kan. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita kongsi kita punya pendapat, dengan siapa yang kita nak minta kita punya orang cakap nasihat. Dari situ kita perlu titik beratkan, ambil kisah dengan siapa yang kita nak minta pendapat ni. Sebab apa? Kita tak nak apa yang kita lakukan ni menjadi sia-sia, menjadi tak ada dapat apa-apa. Sebab kita kena fikir apa yang kita buat bila kita dah ambil platform ni sebagai platform. Saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan saya mengambil platform MXB ni sebagai platform dakwah. So saya tak nak melakukan apa-apa perbuatan yang sia-sia sebab saya tak nak lari daripada pandangan Allah. Bila kita lari daripada pandangan Allah ni, memang orang cakap hidup tu takkan tenang. Takkan rasa orang cakap excited dia kan. Bila kita pegang MXB ni sebagai satu amanah dari Allah untuk kita raih cinta Allah, untuk kita raih kasih sayang Rasulullah SAW, kita akan rasa teruja, kita akan rasa semangat untuk kita sentiasa menyampaikan berpesan-pesan kepada kebaikan. Antaranya berpesan-pesan tentang kesihatan. Kesihatan tadi merupakan satu yang penting dalam kehidupan kita ni lah. Bila kita sihat ni, kalau kita perasan bila kita rasa macam sedih, down, muka kita pun akan orang tengok pun macam kusam, macam down, macam orang tengok pun tak ada mood, tak ada seri, tak ada macam tak ada aura positif lah kat situ. Okay. Tapi kita kena tahulah setiap apa yang kita nak dalam kehidupan ni, kita perlu doa. Doa minta ke Allah kurniakan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan macam yang kita ikrar dalam setiap solat kita lah. Kita ikrar inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab kita dah berjanji dengan Allah. Setiap solat, ibadah kita, hidup mati kita kerana Allah. Oleh itu, sebab tu saya tekankan kita perlu, kenapa kita nak meragukan untuk memasukkan Islam secara keseluruhan dalam kehidupan kita. Kan? Okay, tapi bila kita tekankan dalam minda kita, dalam hati kita, walaupun kita berdoa banyak mana pun, mungkin kita doa sekejap lagi Allah kabulkan. Mungkin 5 hari lagi, 10 tahun, 60 tahun, mungkin Allah tak kabulkan dekat dunia ni. Mungkin Allah kabulkan dekat akhirat. Okay? Mungkin Allah kabulkan apa yang kita nak tu kebaikan di akhirat. Why not? Sebab akhirat itu merupakan kehidupan yang kekal. Kan? Walaupun Allah tak kabulkan kehidupan tak kabulkan doa tu mengikut apa yang kita minta, kita boleh tengok dari segi pandangan lain. Mungkin Allah gantikan dengan sesuatu yang lain dalam kehidupan kita. Contoh kalau macam kita minta nak duit, contoh kalau kita nak pendapatan 50,000 sebulan, tapi Allah belum izinkan lagi, tapi Allah bagi kita satu keluarga yang harmoni, satu suami seorang suami yang supportive, family yang supportive, anak-anak yang baik, itu juga rezeki. Jangan pandang rezeki ni hanya wang ringgit, hanya kesenangan dunia, kesenangan dunia saja. Sebabnya Allah ni lebih mendahului, lebih maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba dia. Kita sebagai hamba ni kena reda apa yang jadi, apa yang dah ada dekat dalam kehidupan kita ni Allah dah bentangkan. Kehidupan kita ni kita hanya perlu lalui saja. Kita anggap kehidupan kita ni macam satu ujian. Bila datang saja Allah akan uji kita. Okey, macam ni kehidupan kita, contoh macam saya ada anak. Dan bila mana satu keadaan bila anak saya menangis, itu adalah Allah dah takdirkan dalam kehidupan saya. Okey, macam mana saya nak memastikan saya ni tak marah anak saya? Macam mana saya nak pujuk anak saya? Macam mana saya nak orang cakap bersabar atas ujian Allah, atas sikap anak tadi tengah nangis-nangis, macam mana saya nak ambil pendekatan kesabaran tu. Kira orang cakap apa yang kita lakukan ke apa yang kita minta ni, Allah sebut dalam hadis kursi, ana inna zona abdi. Apa yang kita sangka, apa yang kita nak, itu yang Allah datangkan pada kita. Setiap yang baik-baik ke apa, semua dari Allah. Yang surah An-Nisa ayat 79 sifu ya. Yang baik-baik hanya dari Allah. Yang kesilapan tu adalah dari diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita yang nak. Dan Allah izinkan. Sebab apa? Rahmat Allah mendalui kemurkaannya. Allah izinkan apa yang kita nak, cuma bagi kita kena reda lah, kena orang cakap counter balik. Bila kita tahu kita ada buat salah, kita tergelincir, berpatah balik pada dia.
istighfar sebab Allah tidak akan pernah memalingkan pandangan bila hamba dia sentiasa memohon keampunan. Wallahu alam. Itu saja dari saya. Okay. Terima kasih Puan Hamizah. Hebat-hebat lah geng-geng apa CVU dan tarbiyah ni. Power semua cakap. Takut saya dengar. Okey. Allah Akbar. So tanpa melengahkan masa. Okey, saya beri ruang kepada Kak KB untuk menambah kicap perasa Ajinomoto. Okey. Teruskan Kak KB. Unmute dulu. Tak unmute lagi tu. Suara. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Nak kencing orang tutup suara. Bukan, kelu lidah untuk berkata sebab semua isi telah diperkatakan. Benci kita. Okeylah macam ni. Macam mana saya boleh masuk dalam bisnes MXB ni bukan atas dasar bisnes. Ya, soalan dia. Okey, sebenarnya rata-rata pun kalau daripada situ lah. Kalau kita tanya semua yang dah lama dalam bisnes MSB ni pun memang pada awalnya adalah sebab produk. Keunikan produk yang Allah hantar sebab platform MSB ni memang sangat luar biasa. Kan? Jadinya memang dari segi produk memang kita dah tak nafikan lagi. Bila kita tengok banyak testimoni apa semua kan baru kita pergi kepada bisnes. Kita tengok kepada syarikat MXB dah alhamdulillah Allah izinkan ini masuk tahun yang ke-16 betul. Syarikat MXB kita berdiri teguh dengan bangunan 35 juta bangunan sendiri. Alhamdulillah zamin fadli Rabbi, saya sangat-sangat bersyukur kerana Allah gerakkan saya untuk bersama-sama dengan komuniti yang ada pada malam ini. Sebab apa? Apa yang kita yang perlu tahu, tiada gerak melainkan gerak daripada Allah. Betul tak? Jadi bila Allah dah lorongkan tu, kenapa kita tak bersungguh? Kenapa kita buat sambil lewa? Kenapa kita tak ambil kisah tentang apa yang Allah dah beri? Jangan nanti bila satu ketika kita asyik tak ambil kisah, nanti Allah tarik balik, kemudian menyesal di kemudian hari tak berguna lagi. Betul tak? Jadi saya sebenarnya, impian saya adalah untuk menjadikan MXB ini adalah sebagai satu dakwah center. Bukan saja untuk sihat poket, tapi secara keseluruhannya adalah sebab kita, core bisnes kita adalah mengajak orang sihat. Produk dia adalah produk kesihatan yang mana boleh mengajak ramai orang sihat luar biasa kerana Allah. Kan? Supaya niatnya apa tahu, bila kita nak ajak orang sihat luar biasa kerana Allah, sebab apa? Supaya dia boleh upgrade solat dia boleh upgrade sujud dia boleh upgrade zikrullah dia. Sebab dalam kehidupan sekarang ni dengan pandemik COVID-19, rata-rata semua perlukan produk-produk daripada MXB. Sebab produk MSB, produk menambah oksigen. Kan? Virus COVID-19 mengurangkan kadar oksigen dalam badan kita. Betul. Jadi, inilah peluang untuk semua Maxgabians dan semua rakan-rakan di luar sana yang masih mencari-cari peluang. Peluang untuk menjana pendapatan, peluang untuk menambahbaikan kesihatan. Kita dah ada platform yang Allah hantar. Jangan ragu-ragu, jangan takut untuk mencuba sebab bisnes MXB memang bukan bisnes yang luar yang biasa-biasa Allah hantar. Ya, sebabnya dari segi ukhuwah fillah kita tengok tadi macam rakan-rakan dah sebut, Cik Zainul pun ada sebut yang kita perbezaan dengan bisnes MLM lain antara leader, antara jaringan yang berlainan leader, yang berlainan jaringan lah, maksudnya tak boleh bersatu dengan satu kelompok ketua yang lain. Betul tak? Tapi di MXB, alhamdulillah zamin fadli Rabbis, terima kasih buat CEO yang sangat-sangat memahami apa semua, dia tak kisah. Janji kita mengikut cara yang betul. Dan matlamat kita sama untuk berjaya di dunia dan cemerlang di akhirat. That's why kita bawa platform MSB ni sebolehnya kita nak
bawa Islam secara keseluruhannya lah. Kita nak ikut sebab Islam itu adalah kehidupan dan bisnes adalah sebahagian daripada kehidupan. Betul tak? Sebab apa? Kalau kita tengok dalam pandemik COVID-19 ni banyak syarikat yang tutup, betul tak, yang tak dapat nak survive sebabkan masalah PKP, masalah SOP apa semua, tapi syarikat MXB tetap berdiri teguh dengan mengeluarkan pelbagai produk baru yang boleh kita ambil manfaatnya dan gunakan di kala kritikal macam ni. So apa lagi yang kita nak kata, walau apa pun ujian yang datang kita hadap, teruskan doa, usaha, istiqamah dan tawakal. Sebab apa? Ada sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang mana Allah berfirman, Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita sendiri sebenarnya. Jadi apa maksud dia? Maksud dia, bila kita ada rasa kemusykilan, bila kita ada rasa keraguan, kita balik kepada Allah. Minta pertolongan daripada dia, teruskan munajat dan berdoa. InsyaAllah ada penyelesaiannya. Jadi apapun MXB memang lubuk segala-galanya bagi saya. Lubuk pahala, lubuk duit, lubuk silaturahim. Sebab kami di sini memang ukhuwah filah tu kalau tengok memang subhanallah, memang sangat-sangat rapat Dan saya berterima kasih sangat kepada Jida Sifu Ita yang telah memperkenalkan saya lebih rapat dengan Jida Sifu Yong Mazlina James yang menyebabkan saya sekarang ni tak boleh cakap apa, saya memang tenang lah. Kalau tengok rupa saya dulu dengan yang sekarang ni, kalau tengok banyak beza dia dengan, sebab apa dah? Ketenangan tu, kebahagiaan tu lahir daripada dalam. Daripada jiwa yang tenang, jiwa yang selalu bertasbih, yang selalu mengalunkan kalimah-kalimah Allah, kalam-kalam Allah, subhanallah. Memang saya sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur kehadrat Allah sebab ini semua atas aturan dia dan atas kehendak dia. Terima kasih kepada Sifu Ita dan Sifu Yong Mazlina James yang banyak membimbing saya, mengajar saya erti macam mana nak masukkan Islam tu secara keseluruhannya dalam bisnes MXB yang saya bawa sekarang ni. So itu pandangan saya. Terima kasih Kak KB. Walaupun dia menunggu Idira sampai dah tak ada punya point semua dah kena curi dah dia. Dia punya input still ada. Siap orang. Kasihan. Kasihan Kak KB kata. Habis dah. Masa dia menunggu giliran, saya nampak dia tengah selak dia punya point. Mana nak, ini dah potong, ini dah potong. Apa aku nak cakap lagi ni? Pening Kak KB. Tapi tak apa, alhamdulillah. Sebab saya punya soalan memang saya open, memang nak tengok apa anda punya pandangan. So that's why memang saya tahu, memang saya sediakan soalan awal. Memang dia orang boleh tulis macam-macam. Tapi saya nak tengok juga apa pandangan spontan mereka. So alhamdulillah nampak memang kita punya platform ni sangat-sangat mantap. Tak payah cerita panjang lagi sebab yang sekarang sekejap lagi ni kita nak bagi penutup, closing terus kepada kita punya Sifu Yong untuk ceritakan sedikit. As a closing, ceritakan sikit apa sebabnya tadi kalau saya perasan ada dekat komen ada orang bertanya bagaimana dia orang nak join. Saya perasan tadi Kak Azul ada tanya dia tinggal di KL lah. Dia bertanya macam mana nak join Tadabbur, program Tadabbur tu. So minta tolong Sifu Yong share apa benda program yang kalian dah buat daripada bila and sampai sekarang and macam mana dia nak join, apa pengisian yang sesuai secara ringkasnya and kita rangkumkan. Terima kasih Sifu Yong. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi. Dan juga salam sejahtera buat semua sahabat-sahabat Max Gabian kita. Terima kasih yang dihormati dan dimuliakan Cik Zainul kita, ya. Okey, saya jawab dulu soalan sebelum saya terlupa. Kepada yang nak hadir Tadabbur, memang setiap hari Isnin sampai Jumaat kita buat jam 3 petang sampai 4 suku atau 4.30 lah. Ya. And then kalau nak tahu link untuk Google Meet tu, saya akan post di saya punya storyboard. Saya akan post di storyboard. Jadi boleh klik dekat situ. Klik saja dia punya link tu, masuk terus kat Google Meet, insya-Allah dia akan masuk. Ya. Okey.
Jadi ya, tahniah ya buat sahabat-sahabat Jida Max Gabion kita, Jida Sifu Ita kita, ya, Jida Khairul Bariah dan juga Jida Nurul Hazimah. Okey, saya rasa ramai yang tertanya-tanya apa yang disebut Jida tu. Ini bukan Star Wars ya. Ini bukan Star Wars. Okey. Kita geng Power Rangers yang luar biasa. Hebat awak Jida hantar. ni, okey, Jida ni sebenarnya maksud dia J jutawan, I itu Islam, di dunia, A akhirat. So, saya punya prinsipal saya, apa saja keluar dari mulut, semoga Allah memberi keberkatan dan luluskan permohonan kita. Itu prinsipal saya. Okey. Jadi bila kita panggil Jida tadi, maksud dia ana enda zona abdi. Kita dah berdoa. Ya, sebutan kita tadi satu doa. Jadi kalau kita dah biasa Jida, jutawan Islam dunia akhirat, jutawan Islam dunia akhirat, maka dia akan menjadi kebaikan kepada diri kita dan persekitaran kita, insya-Allah. Ya. Jadi sallallahu ala Muhammad, subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah hazami fadli rabbi, la haula wala quwata illa billah azim. Saya share pengalaman saya ya. Kalau dari sudut pandangan saya terhadap MXB bukan dari sudut perniagaan, apa yang saya nampak, mengajar diri saya untuk berani ke hadapan, satu, ya, dan berani untuk menggunakan tenaga dan masa yang Allah peruntukkan kepada kita. Jadi kepada sahabat-sahabat non-Muslim, okey, kepada sahabat-sahabat non-Muslim, saya percaya, ya, kalian ada Tuhan, ya, kita pun ada Tuhan. Jadi hari ni paksi kita tak boleh letak Tuhan tu masa kita sakit, kita tak boleh letak Tuhan tu masa kita susah. Maksud dia, Tuhan ni kena 24 jam bersama kita. Saya percaya geng-geng Max Gabion, especially grup Sabah, mesti agree dengan saya. Ya, sebab apa saya cakap macam ni? Bila saya bawa dari satu sudut bukan perniagaan, ya, bukan perniagaan, contoh dia bila saya dijemput untuk bagi ceramah MXB, ya. Bila saya dijemput untuk bagi ceramah MXB, bila saya sampai, ya, ceramah tadi saya tak cerita sangat tentang produk, sebab produk tu saya punya confident terhadap produk tu dah fantastic. Produk MXB saya nak bagi tahu. Nak tengok kesan dia baik tak baik, nak tengok hebat tak hebat, pakai serah pada Allah, pakai sungguh-sungguh, bukan pakai hangat-hangat teh ayam. Dia kena pakai sentiasa. Hari ni kita nak cerita tentang produk, kita dah faham produk, konsep produk, ciri-ciri produk, and then dia punya privilege of the product. So kita tak ragu. Yang kita risau diri kita. Macam mana kita nak jual keyakinan kepada orang untuk faham konsep bisnes kita. Jadi saya sebagai orang Islam, ya, betul. Kalau kita tengok dalam surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, ya, baginda Nabi ada sebut, ya, baginda Nabi sebut, wahai orang-orang yang bukan Islam, ya, mereka tidak perlu sembah kita punya agama dan kita tak perlu sembah agama mereka. Ya, pada penutup dia lakum dinukum waliyadin. Ya, apa yang disebut di situ, agama engkau, agama aku. Tapi kita diajar sebagai orang Islam atau orang yang ada agama kena menghormati orang lain. Kita tak nak terima, kita just diam, betul? Kita terima, kita bertindak. Kita tak perlu nak keluarkan kata-kata daripada mulut kita tadi, sedangkan mulut ni Allah bagi untuk bercakap yang baik-baik. Saya percaya juga sahabat-sahabat non-Muslim, ya, your God, your Lord, ya, expect you to say something good, talk something good. Okay, in this life, ya, kita sekali saja, because the eternal life soon is coming. So kita kena faham. Okay, so kalau kita nak ajak orang terlibat dengan MXB, jangan kita rosakkan image MXB dengan kesilapan kita. That's why kita kena pakai produk sungguh-sungguh. Bila kita pakai produk sungguh-sungguh, bila kita sharing tadi, kita sharing dari hati ke hati. Ya, jadi bagi saya banyak guna konsep sharing daripada saya punya pengalaman. Ya, jadi kalau kita cerita dari satu sudut bukan bisnes tadi, MXB merupakan platform yang melahirkan, ya, keberanian dalam diri seseorang pemimpin itu. Nampak tak? Ya, jadi kita sebagai orang Islam pula mudah bagi saya. Kalau kita dah ambil MXB itu sebagai platform perniagaan, ya, pergantungan kita tak boleh lari daripada, ya,
Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sebab apa? Sebab kita nak ayat tadi termaktub supaya Allah jadikan apa yang dikehendakinya. Sebab itu kita kena faham, ya. Jadi sebab itu pengalaman saya bila kita cerita tentang taklimat ni, taklimat MXB, okey, taklimat MXB, bila pergi orang tanya dekat saya, macam mana boleh closing sale banyak? Ya, sekali talk 1 jam sale yang kita dapat 21,000. Okey, 21,000 sale kita. Ya, jadi bila 21,000 itu baru first time. Tapi dalam 3 bulan pula ada satu sale di sekolah Sekolah Batu 9 Tanjung Malim. Ya, first time kita hit sale 21,000 first time, okey, yang dijanjikan masa taklimat tu 1 jam tetapi jadinya setengah jam. Tetapi 3 bulan sale di sekolah tu 150,000. Bayangkan. Sebab apa? Sebab orang tengok kita datang pakai produk, kita guna produk. Kita pula especially orang Islam, ya, yang bukan Islam jangan kecil hati sebab I'm talking about our Muslim people. Okay, so kita kena ada kesedaran, especially yang perempuan. Kita pergi jumpa orang share tentang bab kita kata, oh, rezeki daripada Allah. Apa yang kita faham rezeki daripada Allah? Sedangkan kita sebut rezeki daripada Allah. Jadi hak Allah kita tak jaga, macam mana? Ini kita kena faham, ya. Jadi sebab itu saya pilih platform MXB. Yelah, kalau tengok balik, flashback balik, saya orang yang anti MLM. Saya dah bersama dengan MXB nak masuk tahun ke-15. Bulan pertama saya di MXB, bulan pertama orang yang zero knowledge, zero experience, Allah izinkan rezeki saya di MXB bulan pertama RM7,000 Malaysia. Agak-agak banyak ke terlalu banyak? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya. Okey. Jadi bila bulan kedua saya di MXB 2 minggu, Allah izinkan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 11,000. 11,000 2 minggu pendapatan di MXB. Di situ saya nampak MXB bukan setakat produk dia baik, tetapi marketing plan dia very 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 powerful. Ya. Jadi kalau kita tak guna produk yang hebat Allah hantar, ya, tak guna peluang marketing plan yang dah design by MXB, kita orang yang paling rugi. Datanglah produk hebat macam mana pun, datanglah marketing plan hebat macam mana pun, tetapi kalau kita tadi tak bertindak untuk pilih menjadi orang yang hebat di sisi Allah, kita rugi. Saya percaya semua orang setuju. Ya. Jadi sebab itu hari ini kita tengok, ya, especially macam kita ni orang Islam, Allah sebut laisa alaikum junahun an tabtahu min fadli rabbikum. Apa maksud dia di situ? Maksud dia tidak ada dosa, ya, untuk mencari rezeki iaitu hasil daripada perniagaan. Allah sebut tak menjadi dosa perniagaan itu sendiri untuk kita jadikan platform mencari rezeki. Okey? Jadi bila kita nampak peluang yang dah disebut dan kita, ya, bila kita faham hidup kita ni sekali, ya, yang hidup kekal akan datang, kita tak pasti bagaimana keadaan kita, ya. Jadi bila kita nampak benda-benda ni, bagi saya, ya, saya berpegang kepada konsep ketuhanan sebab hari ni aku boleh bercakap jadi hebat kerana Allah, aku ada idea yang hebat kerana Allah, aku boleh convince orang pun, convincing punya bridging tu pun daripada Allah. Jadi apa yang saya nak nafikan? Apa saya nak nafikan? Ya, sedangkan saya punya jantung saya ni semua dipinjam. So kita tak boleh deny benda ni. Sebenarnya kita tak boleh deny sebagai orang Islam. But macam saya cakap tadi, lakum dinukum waliyadin. Ya, agama aku, agama kau. Kau nak buat, alhamdulillah. Tak buat pun alhamdulillah. Tak ada orang paksa, betul? Sebab kita hari ni Allah bagi kita akal yang waras untuk kita buat pilihan. So jadi kalau kita nampak di MXB tadi, dari sudut bukan perniagaan, ukhuwahnya, dari sudut bukan perniagaan tadi, toleransinya, dari sudut bukan bisnes tadi, kemudahan yang disediakan, why not kita maximize kita punya energi, kita punya masa tadi bersungguh-sungguh. Ya, jadi kita kena nampaklah dekat situ sebenarnya, ya. Jadi pergi pula bagaimana, ya, soalan yang Cik Zainul bagi, soalan yang ketiga tu masukkan dunia, ya, bagaimana, macam mana ayat soalan yang nombor 3 tu, soalan yang kita maksudnya yang soalan ketiga tu
soalan dia ni, dia lebih kurang macam mana kita nak selarikan dunia dan akhirat tu bersama-sama, macam konsep kita KMSB ni macam mana kita nak kasih benda tu seiring lah. Macam tadi sebenarnya kalau ikutkan, kalau nak dirumuskan memang kebanyakannya dah jawab. So kita nak tengok suruh Kak Yung rumuskan lah untuk yang tu. Okey. Jadi kalau kita tengok apa yang Jida Sifu Ita sebut, bagaimana kita nak play safe dalam kehidupan kita, ya, daripada satu ketika kita banyak terlepas pandang dengan perbuatan kita sendiri, tetapi apabila kita diberi peluang oleh Allah untuk membuat pembaikan, takkan kita nak tengok nikmat tu berlalu begitu saja. Saya percaya tidak ada orang yang nak macam tu. Okay? And then bila kita cerita tentang Jida Nurul Hamizah pula menceritakan bagaimana kita main peranan sebagai hamba Allah dalam kehidupan ni menyeluruh. Dan sama juga yang disentuh oleh Jida Khairul Bariah, bagaimana kita mengambil peluang daripada satu keadaan yang tidak rasa tenang, tetapi apabila kita bawa akhirat dalam perniagaan, ketenangan kita tu upgrade jauh biasa, ya. Dan saya nak ucapkan tahniah juga kepada Jida Khairul Bariah, ya, ini satu testimoni yang terbaik di MXB. Saya nak share sikit. Penglibatan beliau dengan saya kurang daripada 6 bulan masa tu, ya, dia berjaya menyelesaikan 2 hutang besar dia. Kita bagi tepukan kepada dia, tahniah. Ya, tepukan kepada dia, tahniah. 2 hutang selesai dalam masa lockdown. Siapa kata lockdown tak boleh buat sale dengan MXB? Tidak. Yang kata tak boleh buat sale tu diri kita sendiri. Ya. Jadi macam saya dengan jemaah yang ada, kami 2 minggu sudah, 2 minggu sebelum tu kami ada habis satu projek kami, iaitu latihan bagaimana nak buat jualan tsunami bertubi-tubi. Jadi jualan tsunami bertubi-tubi tu, ya, training dia saya buat 2 minggu. Batch pertama 5 hari, Isnin hingga Jumaat malam, sambung pula dengan batch kedua, Isnin hingga Jumaat 9 sampai 11 malam. Ya, jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau kata COVID ke, lockdown ke, kita tak boleh bekerja. Cuma bagaimana kita nak raikan masa kita tadi sebenarnya. Ya. Jadi ada juga yang bagi tahu, yang tegur, kenapa bila kita buat sharing kita kena sebut nama Allah. Memanglah semuanya kerana Allah. Betul. Bila kita tidak sebut nama Allah selalu, kita akan menjadi orang yang leka, orang yang perasan hebat. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah. Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah apa dia? Waskurullaha kasiran. Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah waskurullah al-kasiran. Sebab apa? Allah suruh kita dia ingat banyak-banyak sebab Allah nak bagi kita jadi golongan beruntung, iaitu la'allakum tuflihun. Allah nak masukkan kita ke dalam golongan yang beruntung. So jadi dekat sini we need to be the smart servant. So kalau kita nak jadi the smart servant, dominankan agama dalam perkongsian kita, dominankan agama dalam kita punya grouping kita, baru kita nampak reality, the real life nanti. Masa tu baru kita perasan, ya Allah, mudahnya. That is why kita sebenarnya kalau kita ada masalah dalam bisnes, kita punya leader kita as a reference. Tetapi yang bagi leader kita kapasiti dia maksimum, idea dia punya energy maksimum, siapa? Of course Allah. Tuhan yang bagi. Tuhan yang bagi. Ada leader yang datang mengadu, leader saya dia dah sponsor, dia hilang. Saya kata tak apa, datang dengar. Kita tolong you just gerak sendiri. You buat semua sendiri. Kita bagi dia punya checkpoint, kita bagi dia punya targeting, kita bagi dia motivation. Okay? But kita tengok ya, Tuhan tu maha hebat, Allah tu maha hebat. Dia kata leader tak guide dia. Tetapi bukan leader tak guide dia, dia sendiri tak nak pilih untuk berubah. So adakah kita nak salahkan leader? No. Leader sebenarnya it's only a reference. That's why kita ya, all Max Gabian ya, ada leader itu bonus kepada kita. Tetapi bonus yang paling besar kepada kita bila kita pilih untuk bertindak. Bila sebut bertindak, dia cover keseluruhannya. Ya, kalau tengok bagaimana sahabat-sahabat Jida tadi sebut, setiap apa saja yang kita buat kena masuk dalam Islam itu keseluruhan. Kenapa? Sebab Allah tak nak kita ya termasuk dalam golongan yang sesat, iaitu syaitan. Ya, sebab syaitan ni hadir dia nyata, jelas. Sebab itu kita kena bawa keseluruhannya dalam Islam. Jadi kalau kita sebagai orang Islam ada masalah, faskuruni askurukum.
engkau ingat aku ingat engkau. Allah sebut. Ni orang Islam. Saya sentuh kepada orang-orang Melayu Islam. Okey, yang ni Melayu Islam, saya Jerman Islam. Ya, Melayu Islam, Jerman Islam tak ada beza sebab kita berdiri atas Islam. Kita atas Islam. Saya tak tahulah Cik Zainul Jawa ke, wallahu alam. Ya, okey. Nah, jadi Sifu Ita saya rasa dia Jawa kot. Ya, dia dengan J Sifu juga Razak. tu. J. Ya. Okey. Jadi yang penting dia sekarang ni apa? Islam. Ya, agama itu. So jadi hari ni kalau kita nak berjaya di MXB mudah. You design apa sekalipun, you planning apa sekalipun, tetapi tak datang directly daripada hati kita sendiri, daripada akal yang waras, kita tak pujuk diri kita untuk buat, it's just a dream. It's just a dream. Yeah, you cannot conquer the whole story of your life. But if you want to conquer the whole story of your life, that is why you need to go into Islam seperti yang Allah sebut. Ya, keseluruhan dalam Islam itu dalam Al-Baqarah ayat 208. Ya, jadi hari ni mereka ni kenapa cerdik? Ada Jida Sifu Ita, Jida Khairul Bariyah, Jida Nurul Hamizah. Kenapa mereka cerdik? Sebab mereka ni ialah hari Isnin hingga Jumaat tadabbur tu bagaimana nak kukuhkan dalam supaya jadi tentera yang hebat di MXB. Bukan setakat saja kita menjadi tentera yang hebat di MXB, kita nak jadi pasangan isteri yang terbaik pada suami ataupun kepada isteri. Nampak tak? Kita nak jadi ibu dan bapa yang terbaik kepada anak-anak kita. Ya, sebab itu hari ni kalau kita tengok agama itu mudah. Sebab agama itu dia cover keseluruhan. Bagaimana kita nak bawa ya secara betul atau tidak. Ya, sebab itu tadi disebut dalam surah An-Nisa. Semua kebaikan ya ditakdirkan oleh Allah, diberi oleh Allah. Ya, semua keburukan itu adalah atas kesilapan manusia. Manusia itu pilih keburukan. Ya, jadi sebab itu kalau kita nak faham dalam banyak cara ya. Kita ni sebagai orang Islam, kenapa kena sebut nama Allah banyak? Sebab kita nak rebut peluang mengikhlaskan perbuatan kita. Bagaimana Allah sebut dalam surah As-Sad ayat 83. Ya, 82 tu Allah sebut iblis menjawab, demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan mereka keseluruhannya. Tetapi ayat 83 Allah sahut bagaimana Allah sebut kecuali mereka yang ikhlaskan perbuatan. So macam mana nak ikhlas perbuatan? Takkan nak sebut dekat orang, oh aku ikhlas lah. Kita dah share produk kan, I ikhlas dengan you lah. Lepas cerita marketing plan, I ikhlas dengan you lah. Takkan kita nak cakap macam tu. So hari ni, we responsible with our choice. We choose our choice, we commit, and then we proceed. Itu sebenarnya. So kita kena faham. Ya, sebagai pemimpin, okay, kita boleh pilih anybody to become our mentor. Kita boleh pilih anybody to be our idol. Kita boleh pilih anybody to be our reference. Tetapi the best idola, the best mentor, the best pemimpin adalah siapa? Diri sendiri. Why don't kita push diri kita ke depan? So, all leaders yang ada, pertama, buang sombong kepada diri sendiri. Belajar terima pandangan orang. Tambah pula pandangan yang baik-baik. Kalau pandangan yang baik-baik kita tak boleh terima, that mean kita adalah toksik yang paling dahsyat dalam diri kita. Itu sebenarnya. Ya. Jadi hari ini kenapa kita bawa dunia akhirat seiring? Sebab hari ini kita kena faham perniagaan, especially orang Islam, adalah warisan yang ditinggalkan oleh kekasih Allah iaitu baginda Nabi SAW. Ya. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, hari ini siapa kita? Nak menunjuk kesombongan kita, bawa perniagaan, sedangkan perniagaan tadi boleh menjadi lebih hebat, lebih dahsyat, result dia luar biasa cantik apabila kita letakkan Allah tadi di hati kita dan menjadikan baginda Nabi SAW ya sebagai pandu arah kita. Ya, jadi hari ini kita kena faham ya. Sebab perniagaan ni kalau kita tak bawa sesuatu yang luar biasa, buat bisnes sama saja, pergi company MLM tu macam tu saja, masuk MLM ni sama saja, tak ada perubahan, that mean that's it. Sebab kita tak pilih dengan akal yang waras. Sebab itu Allah sebut kepada orang-orang Islam ya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Kenapa Quran tu perlu jadi rujukan? Sebab Allah dah sebut zalikal kita
zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. muttaqin. Allah sebut zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan ya, sebagai rujukan kepada mereka yang bertakwa. Dan Allah sebut dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar Allah sebut apa? Zalikal kitab minallahil azizil hakim. Nak jadi orang yang bijak, jadikan Al-Quran pendamping kita. Pasti kita bijak. Sebab apa? Kalam-kalam Allah adalah kalam-kalam yang bijaksana. Kalam-kalam Allah, kalam-kalam yang hebat. Ya, saya rasa kita stop pukul berapa Cik Zainal? Tanya dulu. Tak apa. Kita bagi ruang 5 minit lagi untuk si Fuyong kita berbicara. Jangan risau si Fuyong. Ya? Jadi saya nak share ya pengalaman yang paling terbaik sepanjang COVID ni. Saya nak share bila kita bergantung kepada Allah, ya, saya berjaya closing 2 tim gergasi. Ya, 2 tim gergasi yang mana mereka ni kedudukan mereka di luar Malaysia. Dan mereka tidak pegang produk MXB, mereka tak test MXB di tangan, mereka tak merasa produk tu, cuma melalui Zoom meeting saya convince mereka dengan izin Allah, ya, kepakaran kita menceritakan dengan penuh keyakinan, menceritakan dengan penuh tidak ada keraguan, sebab kita yakin MXB merupakan the chosen company by Allah. MXB the chosen company by Allah, and we are the chosen one to be placing under MXB. Sebab apa? MXB datang dengan pengurusan yang cukup luar biasa terbaik, dan kita merupakan ya hamba-hamba Allah yang terbaik, ya, reka bentuk yang Allah janjikan sebagaimana Allah sebut dalam surah At-Tin. Surah At-Tin Allah sebut apa? Siapa ingat surah At-Tin? Ya, apa Allah sebut? Ya, Allah sebut ayat 4, laqad khalaqnal insa fi ahsani taqwim. Ya. Jadi hari ini sebab itu bila kita buat reference tadi Al-Quran, sebenarnya ketenangan akan menyelubungi kehidupan kita. Ya. Jadi saya punya experience during COVID, ya, bila saya closing dua buah negara yang saya rasa aturan Allah itu memang cantik, hanya melalui dengan Zoom meeting, ya, apabila mereka berjaya register dengan MXB, dan kita pun ada mobile di Iraq, Baghdad, ya. Jadi benda ni sebenarnya bukan benda yang main-main. So company MXB is a real company, come with a real business, and then perform dengan excellent product, dan kita ada extraordinary marketing plan. Why not kita bersungguh-sungguh? Bila kata bersungguh-sungguh tadi, nak dapat kesungguhan, kita kena dominan agama. Baru dia jadi cantik. Nampak? So jadi hari ni, bila kita cerita tentang agama, orang tak nak dengar, just leave it. Tak payah nak headache. Jangan nak pening kepala. Sebab kita tak diajar untuk pening kepala dengan perangai orang. Betul? Kita hari ni diajar untuk buat kebaikan. Ya. Jadi kalau saya boleh stay di MXB nak masuk tahun ke-15, why not you all? You all still fresh, and then you datang pula dengan bonus di MXB 40% is a big advantage. Advantage yang besar. Saya dengan MXB dulu bonusnya 52.80 sen. Bila orang kita cerita 52.80 sen, dia kata apa? Kecilnya. Tetapi bila kita tunjuk cek kita yang berapa juta, banyaknya. Yang banyak juta tu dia nampak. Yang RM50 dia tak nampak. Dia ingat cek 3 juta ke 4 juta ke 5 juta tu datang hanya terus-terus 3 juta. Dia mesti mula daripada yang kecil. So kita hari ni sebagai Max Gabion, never give up. Never give up sebab kita ada Allah, kita ada Tuhan. Okay, the best reference bila kita dalam kesusahan, kita ingat Tuhan, kita ingat Allah, maka semuanya akan datang dengan lebih baik. Ya, jadi hari ini saya percaya orang yang menolak agama, senang saja jawapan dia. Kalau ikut tuan guru, penceramah agama yang hebat, ya, senang sangat. Ya, senang sangat. Kalau kita tolak agama, jangan duduk dalam agama tu. Kan senang, tak payah pening kepala. Betul tak? Ya, gelak Cik Zainul. Iya, ya. Saya kalau bila terkena setepek kat muka saya, kalau tak boleh bawa agama dalam perniagaan, jangan duduk dalam agama tu. Become a free thinker. Jadi a free thinker. Tak payah pening kan? Ya. Jadi hari ni untuk all the Max Gabion, company MXB dah come out dengan 40% punya bonus sponsoring. Grab it.
grab it, maksimum kita perform. Kita kena faham, kalau yang 40% untuk travel kit ke, yang 500 something, kita dapat RM105, betul? Ya, you just imagine kalau satu individu kita dapat RM105, kita hit minggu tu 100 orang, berapa kita collect? And then kalau kata satu bulan kita kejar target sendiri. MXB tak ada target, but we responsible untuk dapatkan target sebab kita ada target kita. Kita ada target, ya. Jadi nak mengurangkan beban kita ketika kita kejar target kita, that's why kita kena patah balik kepada Allah. Sebagaimana yang Sifu Ita bagi tahu, ya, dah tak pening kepala, ya, letakkan diri kita betul-betul, and then kita buat kerja kita sebagai hamba dan serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling mudah. Nampak? Ya, so hari ni 40% sponsoring di MXB, ingat yang sponsor RM105 untuk travel kit ataupun beauty kit, ya. Yang ini semua kalau kita target 1000 set satu bulan, bonus kita RM105,000. Dan kita ada CRV silver. Kita ada apa, MV silver kita. Dia lagi berat. 211 dia bayar dekat kita bonus. Agak-agak kalau 1000 orang kita sponsor, ya, dalam masa short period 2 bulan, ya, during lockdown. Jangan ingat lockdown akan lock energy kita. No. Selagi kita pakai produk MXB konsistensi, insya-Allah kita akan dapat luar biasa. Ya, saya yang dulu penyakit macam-macam, sekarang alhamdulillah, ya, penyakit apa pun dah tak ada, pakai complete set daripada cap, ya, B-contour top, sekarang pula ada V-Fit cukup bagus, and then pakai wristletnya, kita ada collagen. Cerita collagen, tak makan collagen, you tipu diri you sendiri. That's why people tak feel untuk beli produk. You cerita ribbon cream, you tunjuk gambar CEO cantik molek, tapi orang tengok you berkarat aja. Macam mana orang nak beli, betul? So orang kata CEO cantik sebab CEO pakai. You yang cerita ribbon cream, you tak pakai, berkarat. Macam mana? So kita kena ingat benda ni, ya. Okey, jadi sebab itu, ya, kepada Max Gabin yang hadir hari ni, ya, saya rasa saya kalau berceloteh ni memang benda yang vibration positif ni memang tak boleh stop, tetapi no, I'm going to stop. But sebelum saya mengundur diri, saya mendoakan semua Max Gabin yang hadir malam ni, ya, Allah bagi kita rezeki yang bertubi-tubi di MXB, sekaligus, ya, kepada yang Islam, Allah jadikan kita jutawan Islam yang soleh dan solehah, berjaya di dunia, cemerlang di akhirat. Kepada yang non-Muslim, ya, the God will choose you to become the great millionaire in MXB, and please stay safe, stay healthy, make the wealthy came all the way from MXB, and we deserve it, insyaAllah. Jadi saya berterima kasih dulu kepada kita punya CEO, Miss Pam Yap, untuk program yang saya rasa julung kali diadakan di sini. Ya, terima kasih banyak-banyak. Dan saya juga berterima kasih kepada Miss Pam Yap. Sebelum kita diarahkan lockdown yang pertama tahun sudah, Miss Pam benarkan saya menggunakan platform MXB untuk mengadakan solat hajat dan baca Yasin. Ya, itulah solat hajat baca Yasin yang saya rasa sebelum datangnya COVID, rupanya bila kita buat solat hajat baca Yasin masa tu, ya, Allah protect kita daripada banyak cara, dari macam-macam rezeki Allah lindung kita sebenarnya. Ya, jadi hari ini terima kasih banyak Miss Pam. Kalau Miss Pam ada di sini, ya, saya doakan CEO kita terus mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dilindungi, diberi kesihatan, ya, dan MXB terus menjadi a world class company. Ya, terus menjadi a world class company, insyaAllah. Amin. Dan kepada managing director kita dan kita punya pakar nutrition kita yang ada di sini, saya terasa I'm proud to be with you all because you all are the chosen one. So hari ini we are the chosen one. So kita kena bersyukur dengan peluang yang Allah bagi kepada kita sebelum ditarik balik peluang ni. Jadi kita kena ingat yang terakhirnya saya nak kongsi surah Al-Baqarah ayat 167. Jangan sampai bila kita faham surah Al-Baqarah ayat 167 tu, masa tu kita menyesal. Sebab apa? Bila kita dah mati, kita baru nampak seksa yang kita dapat, nak bangkit balik bukan dah masa tu. Dah mati-matilah kan, tak boleh bangkit, boleh tengok saja. So hari ni sebelum peluang di MXB hilang daripada pandangan kita, grab it,
use it and then kita comply to the requirement. Okay, so insyaAllah lagi sekali mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang itu dari saya hamba yang hina, yang masih mencari kebaikan dalam kehidupan sementara ini. Jadi macam biasa, tidak ada doa yang tidak dimakbulkan, tidak ada usaha yang tidak mendatangkan hasil. Kalau kita istiqamah dan tawakal, janji Allah itu pasti luar biasa dan cukup lumayan. Jadi saya serah balik kepada kita punya moderator. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Si Fuyong memberikan satu apa kita panggil penutup dan juga sharing yang begitu mantap. Kalau dilihat pada ruangan komen tu, mereka apa tu cakap tak puas nak dengar Si Fuyong kita berbicara. Saya rasa lepas ni kena buat dia punya satu khas. Saya pun tak payah ada. Biar dia buat daripada awal sampai habis je. Saya tinggal live-kan je. Okey. InsyaAllah. Kita buat Google Meet, bebas sikit. Okey, betul, insyaAllah itu boleh kita anjurkan lepas ni. So alhamdulillah selesai sudah kita punya forum ringkas kita pada malam ni. Nak cakap ringkas tak ringkas jugalah. Awal-awalnya pun saya fikir apa benda soalan saya nak tanya sebenarnya ni. Saya soalan saya bagi pada dia orang pun tanyalah dia orang. Sehari walaupun saya jemput awal, saya bagi soalan tu pun dekat kira macam 24 jam jugalah saya bagi dia untuk prepare. Tapi hebat juga dia orang sediakan dia orang punya skrip begitu mantap. Okey, alhamdulillah. So sebab dia orang semua share juga ayat Al-Quran, insya-Allah saya nak juga share satu lah. Okey. Dalam apa benda yang kita lakukan, basically kita tengok pada nikmat yang Allah beri lah. Okey, dalam surah Ar-Rahman kalau tengok start daripada ayat yang ke-13, fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban, yang dia ulang sebanyak lebih kurang 31 kali. Betul. Kan? Kalau dilihat dalam mana-mana ayat Quran yang yang diambil ataupun yang diulang beberapa kali ni ada signifikannya. Ada sebab dia kenapa Allah ulang benda tu, ada penceritaannya. Kalau nak disimpulkan, kalau diikutkan ayat tu dia cakap kejap saya lupa. Dia pasal nikmat. Mana nikmat Tuhan yang nikmat kita nak dustakan lagi? Tiada apa nikmat yang kita nak dustakan lagi. Allah dah berikan macam-macam. Yang kadang-kadang kita terlepas pandang, itu adalah nikmat. Dan padahal kita fikir benda tu sebagai satu dugaan sebagai contoh. Tapi sebenarnya Allah datangkan sebagai satu peringatan untuk kita, hikmah, peringatan untuk kita dapatkan benda tu supaya kita sedar. Supaya kita dapat tarik keluar daripada kehanyutan. So, that's why di time pandemik macam ini, kita kena sentiasa bersyukur. Janganlah mengeluh, jangan terus mengeluh. Sebab kita dah tahu mungkin macam saya umur nak masuk lingkungan 30, mungkin kita dah selama sebelum time pandemik ni, kita dah biasa mengeluh. Dah terlalu kerap sangat mengeluh. So jadikan time pandemik ni untuk time kita bermuhasabah diri. Time kita cuba bersyukur. Walaupun atas nikmat, contohlah orang cakap time pandemik ini sukar untuk buat sale. Tapi alhamdulillah kalau dilihat kita punya sale di MXB ni, kalau kita tengok setiap update posting kita dekat Facebook, sentiasa ada sale setiap hari. So maksudnya benda tu bukan mustahil. Dan kita kena pastikan setiap orang walaupun tak dapat hari ni, insya-Allah kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, kita dapat hidup hari tu. Sekarang kita dapat fikir apa benda aku nak buat, apa lagi yang aku boleh sumbang pada diri kita ataupun kita boleh sumbang pada umat. So that's why ambil peluang yang ada, insya-Allah pada hari esok kita cuba bersyukur as satu benda yang pertama. Bukan yang pada benda pertama esok bangun, alamak tak ada kerja. Contohlah kalau kita tak ada kerja. Ataupun alamak dah pukul berapa dah ni, malas nak bangun. Jangan macam tu. Kalau boleh mulai esok kita cuba, alhamdulillah aku diberikan nafas lagi untuk beribadah ataupun nak melakukan sesuatu lah. Okay, so saya tak nak panjang-panjangkan ni, kalau tak tahu pukul berapa lagi habis. Okay, so terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami. Saya rasa malam ini punya sambutan sangat-sangat hangat. Kalau kita lihat komen dekat Facebook tu, dekat page tu memang sangat-sangat banyak. Kalau nak di-scroll satu-satu tu memang tak sempat rasanya. Tapi alhamdulillah 647 komen. 640 lebih, jarang-jarang berlaku. Yang ini memang saya cakap hebat. Sharing 232. Alhamdulillah, berjaya juga capai target saya hari ini. Alhamdulillah. The best. So, takbir. Alhamdulillah. Allahu Akbar. So, kita nak minta ampun dan
maaf, saya mewakili lah para panel yang ada untuk minta maaf, ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa ataupun menggunakan kata-kata yang kurang enak untuk kita dengari. Silalah, sebab lain orang lain dia punya penerimaan kan. So, kami minta mohon ampun dan maaf. Semua yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kena memberi ruang dan peluang untuk kami memberi penjelasan atau sharing pada malam ini. Okey, benda yang buruk tu semua datang atas kesalahan kami sendirilah. So, apapun terima kasih panel semua, dan InsyaAllah kita akan bawakan lagi siri-siri yang yang lain yang mungkin luar daripada kita punya kebiasaan supaya kita dapat tarik lagi orang di luar sana untuk lebih mendekati MSP. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semua. Malam. Terima kasih Encik Zainul. Sama. Si kecil. Bye Cik Fuyung. Bye Bye-bye. Cika. Bye Okay, semua. Cika. Jumpa esok. Terdebur.